Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengarah Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Sembilan, betul juga tuan timbalan pengarah bahagian ketua-ketua jabatan, ketua bahagian, semualah kan yang berkesempatan hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan bila sebut Jupem kan, saya teringatlah khusus yang pertama saya hadiri waktu saya bergelar penyawat awam dulu, ketika saya jadi pengarah undang dulu. Khusus pertama yang saya datang adalah anjuran bertempat di Instun, Berang, anjuran Jupem lah satu. Saya ingat lagi lah. So bila tu kata teringat memori silam lah kan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ramai hari ni Ihya Ramadan tapi tajuk majikan dengan pekerja kan. Okey lah. Kono-mengono kan. Saya memang tu yang saya tanya balik semula, takut saya salah tajuk kan. Okey lah tu, betul lah tu. Sebab kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ni, sebenar-benarnya kita kena hati-hati. Sebab apa? 10 malam terakhir ni ramai orang yang makin longgar lah. Dia punya grip tu kan, grip tu makin longgar. Dan bila sebut tentang pekerja dan majikan, terlalu banyak pekerjaan yang kita laksanakan ni merupakan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal, tetapi kita terlupa untuk jadikan dia sebagai satu ibadah. Kita selalu dengar tu ceramah tajuk tu, ceramah bekerja sebagai satu ibadah. Pernah dah tajuk ceramah sebelum ni, saya tahu. Walaupun tak betul satu ceramah sebelum ni mesti ada bekerja sebagai satu ibadah. Tapi sejauh mana kita faham kerja itu sebagai satu ibadah? Macam mana nak jadikan dia sebagai satu ibadah? Kita tahu ibadah tu ada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus yang kita buat hari-hari ni lah, semayang kan, semayang dah ada kaedah dia, dah ada orang kata pengkhususan dia tu kan, tu sebab nama dia khusus. Kalau semayang subuh khusus kan, kita bangun macam mana, semayang kan macam mana, takbir macam mana, rukuk macam mana kan. Semayang subuh berapa rakaat, tak dapat dia tukar. Dan saya pengarah Jupem, saya lain makam saya dengan orang lain, jadi saya subuh tadi saya buat ompek, itulah tak dapat dah, tetap dua. Siapa yang rapat dengan bos 3 contohlah kan. Timbalan pengarah kurang sikit 2,5, hati kan tak ada, dia dah tentu dah 2 dan 2, 4, 4, 3, 4 talian nak berhubung dengan Allah ya? Kemudian begitu juga kalau puasa, sama standard dia, terbit fajar hingga terbenam matahari kan, dia tak ada dah, sebabkan dia pengarah dia lain. Saya insyaAllah besok baru saya buka ni, lain waktu pengarah kita ni kan. Jadi yang mana yang pengarah Jupem Malaysia pula, macam ketua pengarah macam mana? Dia sebulan baru buka, tak sampai seminggu mati dah kan, macam mana kan. Dia tak macam tu dah. Mana kita dah ada dah teknikal dah. Bayar zakat dah dikhususkan dah. Bayar zakat ikut negeri-negeri. Dan sekarang ni dah ada dah boreh apa yang kita makan. Kalau boreh mahal macam ni harga boreh ni macam mana dah dikhususkan. Tapi yang kita nak cerita ibadah umum. Ibadah umum. Satu ibadah khusus apa? Pergi umrah, pergi haji. Itu pun khusus. Tak payah tukar dah. Sebabkan kes tinggi sekarang ni, Covid ni, kita pergi umrah kat Seremban ni, tak ada. Tetap kena pergi sana. Maka di kerajaan putuskan pergi kat Shah Alam pun tak dapat dah. Mesti kita pergi sana juga. Sebab khusus dia macam tu. Dan sekarang ni, untuk umrah, buat makluman semua, umrah makin mahal. Walaupun SOP dah dibuka, umrah makin mahal. Siapa yang makin boleh pergi tapi bertangguh, menyesal lah. Ramai yang cakap macam tu. Kenapalah aku tak pergi dulu? Dan waktu PKP tu ramai lah yang menyesal, yang cakap apa?
Patut aku pergi sana dulu. Bandung tu lah pergi. Bandung, Nyai, pergi. Kan? Sanggup tu, berhabis lagi banyak pada kos umrah tu. Jadi cek ke balik. Alah, berapa pinggit mana yang kau belanja kat sana, berhabis kat situ. Kan? Jadi ramai lah. Adalah seorang sahabat yang saya kau nak pergi Perancis dah. Dia umrah, nantilah umrah tu kemudian lah. Boleh kena bersedia tu betul otak tu. Kan macam tu lah kan. Boleh poi lah kan. Orang yang dah poi je tahu nikmat ni. Dan untuk makluman semua yang terbaru, Kementerian Pelancongan dah tetapkan minimum harga nak pergi umrah sekarang, minimum tak boleh rendah daripada 6,990. Mana 7,000 ke atas. Kira siapa yang pergi harga 7,000 tu memang sayup lah gitu. Mana jadi haram ni? Contohlah kira tak nampak pintu kan. Contohlah jauh lah duduk kan. Tapi kalau apa, tapi alhamdulillah lah yang baru-baru ni saya pergi sebelum masa bulan Syakban tu. Saya pergi baru ni memang ramai betul. Saya pun tak tahu tu Makkah ke Malaysia. Malaysia ramai, dia ingat nak rehat sana. Tak pek dah. Ambil gambar dah. Turunkanlah kain tu, kain ihram tu kat bahu tu. So turun nak itibak kan. Kau nak ambil gambar BCG dan ngomong. Macam tu lah. Jawab call. Okey. Tak boleh orang hanya telefon. Kan dia KPI kena jawab. Tapi betul. Ramai betul. Masa saya berhenti kat Jazirah tu, tempat latihan rehat tu, yang biasa kita nyantian buruk tu kan, yang ada masjid kecil, lepas tu bilik air, nak ambil wuduk pada bilik air. 25 ke 30 bas semua Malaysia berhenti situ. Ramai jam nak masuk bilik air. Saya khabar besok lah kencing. Ya. Kan, tapi itulah dia. Tapi nak beritahu orang khusus pergi ke sana. Kan? Jadi berbalik pada ibadah umum. Ibadah umum ni termasuk kerja kita ni. Ibadah umum ni apa ciri-ciri ibadah umum? Duduk ni pun ibadah ni. Duduk je. Tak payah camak nak duduk, ibadah. Tapi kalau dalam kepala otak tak dapat selfie jap pergi jadilah contoh kan. Dapatlah pahala tu, pahala donga, tapi taklah sebanyak pahala ibadah tadi. Nak dapat pahala ibadah umum ni ada 3 syarat. Pertama, benda baik. Kedua, diizinkan oleh Allah. Yang ketiga, niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Saya ulang balik. Benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Cabut salah satu, tak jadi dah ibadah umum dah. Contoh, dia terlupa niatkan Allah, tak dapat pahala ibadah dah. Dia buat ni apa? Kerja lah, orang lain kerja dan kerja kata. Benda baik, bekerja, datang kerja Kek Jupem, kan? Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Negeri Sembilan, datang pejabat. Benda baik. Bukannya mencuri, bukan apa. Sepatutnya. Kan? Benda baik. Diizinkan oleh Allah. Maksudnya apa? Ikut standard apa? The do and the don'ts. Benda yang boleh buat, benda tak boleh buat, semua jaga. Dan juga yang ketiga, niat kerana Allah. Kadang-kadang ada orang pergi kerja, cara pula tak betul. Dia datang, dia dah niatkan Allah. Aku kerja ni niatkan Allah ni. Kan? Benda tu yang diizinkan oleh Allah tu dia tak buat ikut cara yang diizinkan. Dia buat apa? Dia tipu claim. Contoh, dia tak overtime tapi dia claim overtime. Dia tak pergi tompek tu, dia claim dia pergi tompek tu. Itu tak dapat beribadah sebab tak diizinkan oleh Allah. Dan begitu juga bondo tu sendiri mestilah bondo baik. Bekerja ni bondo baik. Tapi kalau pergi sendiri pun kita niat kita pun tak baik, maka tak dapatlah pahala ibadah. Tu kena hati-hati. Dan kita tengok daripada standard dalam Islam ni, Nabi pesan apa? Nabi kata sesungguhnya Allah sangat suka. Allah sangat suka hamba-Nya kalau berbuat sesuatu pekerjaan itu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Saya ulang balik. Ni Nabi cakap ni. Allah sangat suka hamba-Nya kalau berbuat sesuatu pekerjaan itu diperbuat dengan keadaan baik, teliti dan sempurna. Jadi macam mana ayat kita boleh keluar? Orang Melayu memang macam tu. Kerja Melayu macam tu lah. Tang lambek besok lah. Kau pergilah jumpa tu. Berapa ekor yang ada depan tu? Dia kata contoh lah orang cakap.
Dia cakap macam tu. Ni bukan jumpa ni 9 dah. 9 okey. Kena cover saja, kau tak panggil ceramah ke kan kata. Tempat lain kan. Orang mentaliti orang. Kau pergi ke SUK tu, kau tengoklah. Berapa ramai mana yang ada tu. Dia kata, contoh dia kata. Kau pergi ke pejabat kerajaan ni, wahai orang Melayu Islam. Mana silap Sebab aspirasi ni dia tak ambil. Kontraktor kau tak sah lah panggil kontraktor Melayu. Menyakitkan hati je. Memang betul pun. Kono. Rumah saya kono. Buat gata tu. Gata rumah kan. Gata bumbung kan. Alhamdulillah. Hadang elok hujan start dia. Hui, tak keluar air. Mana pergi air tu? Patutnya mencurah lah keluar air tu. Jangan lobek. Tak keluar. Hui, apa hujan ni kau pakai ni? Dia sadut batu air ni. Kau ring tahu ke macam mana? Berapa takung tengah tu. Patutnya dia patutlah kecondong tu. Boleh lah tu. Oh, senang kan Ustaz. Dia tabuk ke tengah tu. Lepas tu dia hantar majiran. Ustaz selotok anjir sebelah kepala otak kau. Jangan benda. Pergi. Ni cerita bentuk betul ni. Rumah saya kono macam tu. Saya cakap kau tengok rumah Cina depan. Kau tengok. Elok tak ada tak dia tabuk tu tengah kau tengok. Boyok Ustaz. Patut kau buku lah. Takkan tu dia nak ajar kau. Aku pun ceramah. Bukan aku kontraktor. Kau pakai penimang air, sekat air tu, tengok condongnya ke mana, kau condongkan sikit, turun air tu. Sudah ada macam gelongsor tu pun. Memang sakit memang tu tengok kan. Itu langsung ambil decision pindah rumah. Sebab dia kata ada lah. Tapi yang contoh lah, kenapa orang cakap macam tu? Orang Melayu menego macam tu. Orang Melayu, sebab orang Melayu di Malaysia ni, apa definisi orang Melayu? Orang Melayu adalah rakyat Malaysia berketurunan Melayu yang kebiasaannya beragama Islam. Nampak tu? Orang Islam tak macam tu. Orang Melayu macam tu. Tu keputusan ni. Jadi kita patut kojo kena elok bersungguh-sungguh. Baik, teliti dan sempurna. Makna cincai-cincai tak mahu dah. Satu lagi asbol. Asal boleh. Janji siap teh. Janji ada teh. Banyak cerita kau teh. Nampak tu? The sound ni kita. Kan? Customer is always right. Mana teh? Tu, nampak tu? Kekuatan tidak datang apa benda tu, macam-macam perkataan nampak tak? Tetapi akan datang semangat, tidak pernah mengalah. Nampak tu ayat dia. Perasaan nak kau baru bersangkut tu. Dah lama dah ada situ tu. Nampak? Kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik. Nampak? Ayat ni semua dah ada dengan kita dah, sekitar kita je. Tu sebab saya bila pergi sekolah-sekolah tu, saya suka baca yang ayat-ayat dia kan. Satu tu. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Monong saya kat pintu tu baca. Ya, betul lah. Berhenti saya jalan tu, berhenti tu. Tak, iyalah. Tak lama tu banyak tajuk ceramah macam tu. Ada satu tu. Ada pepatah Jawa dia letak tu. The beauty of success is not the achievement but the journey. Macam tu lah lebih kurang bunyi kan. Dan dalam Jawa tu, the beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan satu kejayaan tu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya. Tu sebab mesyuarat bila pengarah dia share pengalaman dia. Panjang. Saya sebelum saya sampai ke Jepun ni 9 ni, macam-macam tempat dah saya pergi. Kau punya kelepet tu aku dah tahu dah. Tak payah kau lupa. Dia kata dah tahu kan. Semua kerja kau buat tak aku dah tahu dah. Kau bawa file tinggi, bawah tu borang cuti kan aku tak tahu je. Dia kata tahu dah. Sebab aku dulu pun macam tu. Contoh lah. Kan. Lepas tu kalau dia nak jumpa tuan pengarah ni, dia tak tahu jumpa tuan pengarah. Dia akan tanya bilik wahyu dulu. Tanya PE dia. Bos okey tak ni? Mood dia tak okey, besok lah aku datang. Betul ke tidak? Tak tahu dah. Kau minta hari ni apa-apa pun tak lulus. Jangan lah, dia tengah bongis tu kan. Sebab saya pun pengarah dulu. Kau ingat apa? Ingat kau cik anak ke Samsul Bat? Tapi cuma tu lah. Sudah saya pun dah tak tahu. Bila sampai satu tahap tu, saya mula ambil cuti tanpa gaji setahun. Tak sampai setahun, Datuk Alim panggil saya, Samsul balik. Banyak penuh nak settle ni. Langsung cuti. Balik habiskan cuti, masuk Kojo balik. 9 bulan dengan masuk Kojo balik. Masuk Kojo tu naik grade. Lepas tu
Orang lain nak tunggakan, saya tak pek tunggakan gaji dia tu cuti, tak apa gaji. Lepas tu naik tak sampai berapa bulan, naik lagi. Dan Alhamdulillah lah, dapat naik kat lah. Lalu sudahnya, siang syamah, malam, siang kojo, malam syamah. Kadang-kadang ada hari yang jauh tu, bos kata, pergilah cuti. Dah pergilah, dia pun sign cuti. Memang bos sporting bagi. Sudah aku pun tak tahu mana satu part time. Jadi ceramah part time kau mana pengarah part time kan? Tak, benar tu yang kita kena ambil kira keberkatan rezeki kita. So kena berhenti, saya berhenti. Baik full time. Minggu pertama tu bangang lah kau jawab. Dah biasa hari-hari kau jawapan cekat. Kan? Kau jawapan cekat, hari-hari kau jawapan cekat kan? Dah tak kau jawapan cekat, dah mana macam mana? Nak ajarkan kawan minum, dia orang semua kau jual. Kita pencen seorang. Macam tu lah. Jadi saya dah ada kad pesara. Saya tunjuk kat hotel dapat 10%. Alhamdulillah. Jadi nampak yang muda ni tapi matang sebelum usia. Tapi betul, kita fikir keberkatan rezeki kita tu dia sebenarnya. Dan dalam kita bekerja, pentingnya kita jaga relationship kita, hubungan kita antara satu dengan yang lain. Vertical, horizontal. Yang menogak dan melintang. Yang menogak kita dengan bos kita, ketua departmen kita, ketua daripada departmen ni pula, kemudian kepada timbalan pengarah, kemudian kepada pengarah. Macam tu. Ada bos yang kita nak kena report, jangan kita langkau. Adab tak kena. Nampak tak? Yang bos pun dia akan tanya, tak ada tanya kau balik dah. Dia akan tanya ketua kepada kau tu. Dia ni macam mana ni pecerita ni? Pahala kan? Kan tanya. Dan begitu juga sesama staff pun kita kena jaga hubungan. Sebab jangan kau fikir koyok kau, ya tu koyok. Kan belagak kan. Departmen kita paling penting sekali. Sebab kita departmen kewangan. Kalau kita tak settlekan claim ni, memang dia orang tak ada duit bulan ni. Kalau tak, mereka takkan ada gaji. Jangan lain pula bang ni. Kita yang dapatkan hasil berkewangan, dapat duit. Dia seorang pula cakap. Sebenarnya tak. Sebenarnya kita saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Bekerja, ukhuwah dalam perhubungan ni kena ada. Itu sebab dalam bekerja, bila kita sebut antara majikan, kan, pekerja disayangi, majikan dihormati. Benar ni berkaitan dengan isu adab. Kan, berkaitan dengan isu adab. Bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Nak jumpa bos, kalau elok budi bahasa, cakap elok-elok. Ada tertib cakap dengan bos, bolehlah bos pertimbangkan. Lulus tak lulus belum tahu lagi. Tapi bolehlah dipertimbangkan. Tapi kalau jumpa pernah tak ada adab, memang tak lulus walaupun benda tu sebab kuat. Kena faham lah tu. Orang tua dulu ada sebab cerita pasal adab ni. Tu sebab dekat Malaysia ni, isu kita, krisis nasional kita sekarang ni, isu adab. Bukan isu lain, isu adab sebenarnya. Kenapa orang marah dengan pemimpin? Tak kira lah kerajaan ke pembangkang itu kan cerita politik. Tapi kenapa dalam parlimen tu isu apa? Isu adab. Menjorit-jorit sampai Sultan Johor khabar macam sangka baru apa sebab? Adab. Budak-budak tak masuk kelas waktu PDPR, isu apa? Isu adab. Kan? Cikgu mengajar seorang je, budak-budak tak hadir. Bayangkan di Seremban, kebanyakan sekolah masa mula-mula PDPR tu kehadirannya not even 11%, tak sampai. Bayangkan berapa ramai budak tak datang. Tu bandar tu, bukan cerita luar bandar. Kan? Kenapa? Adab. Kenapa kamu tutup kamera ni? Tak ada data cikgu. Yang sebenarnya tutup main game. Berapa ramai yang kita dapat macam tu. Time bagi gadget, bagi tablet dekat sekolah, dipilih 2 sekolah di Seremban, setiap daerah dipilih 2, diberi percuma tablet kepada golongan B40 punya anak ni dapat, kan, bawa bot datang ambil, tapi kelas tak datang. Apa cerita tu? Adab. Ambil barang orang tapi tak balik dengan cara yang sepatutnya. Itu isu adab sebenarnya. Jiran dengan jiran di Putrajaya berlaku isu apa? Dah 7-8 hari meninggal baru tahu, dah bau busuk dah rumah tu. Keluar bau busuk apa ni? Lala cek rupanya dalam rumah dah lama terbaring. Apa pasal jadi macam tu? Orang tua dulu tak sidai kain, hari ni pun risau. Pahala cik ayah kau tak sidai kain ni hari ni. Tapi tengok long pahala cik ayah kau tu sihat ke tak dah? Kita kat kono, kita lah pergi tengok cik ayah tu. Assalamualaikum, salam, pahala. Itulah mak saya tengok cik sihat tak? Sihat apalah? Cik tak sidai kain ni.
Oh, tak ada kan apa tu. Pek TV baru lekor pula tu. Balik cerita dengan mak Cik Gayah dia sihat, cuma dia dapat TV baru tu dia tak sedai kain tu. Besar ke TV Oh, langsung mak kita capai kain yang ambil kain batik je. Kain batik sungguh kepala je. Assalamualaikum. Boy, di TV baru tak pakai khabar dengan orang, tembak tak. Jadi itu maksud tu, adab togu-togu dengan sebelah, bagi makanan kan, bagi makanan ke orang nak buka puasa, adalah sikit. Allah makasih lah banyak. Adab kejap tau, kejap kenapa lah? Tak malam. Tunggulah kejap. Masuk dalam. Bagilah karipap. Ya Allah, kau ni kau tak payah balik. Apa berak tak nak ambil lah. Dalam hati kau tak nak kan. Tapi betul tak bagi balik sekarang. Ni ya Allah susah ya. Sanyap ngam bokeh-bokeh sanyap. Esok bagi lagi. Dah 15 hari, 5 boleh kosong. Hari ke-5 boleh tu, hari ke-6 boleh. Assalamualaikum. Salam, nak bagi apa lah hari ni lah, tak malu lah. Tak ada dah. Nak bagi tahu bokeh kat rumah dah habis. Allah merah. Habis bokeh kawan tu nak. Minta bokeh balik. Dah adab ni. Macam hari ni kan datang kan semua berdiri sambut. Lepas tu duduk baru semua duduk. Hormat kat bos tu. Macam tu lah. Iya, bos ni main-main. Kalau dia tak setonyoh tu kan, kau tak lulus lah claim kau yang main-main. Cuti. Ingat ya, cuti ni bukan satu hak tau. Cuti ni satu keistimewaan. Kalau hak, baik apa kau minta dengan bos kau? Saya cuti hari ni, jangan cari saya. Kau cakap lah dengan bos macam tu. Kau nak tengok berapa hari kau tinggal kat pejabat ni. Cuba cakap macam tu. Sebab bukan hak lah tu sebab kita minta dengan bos. Bos ni minta izin bos. Dan bila minta, adab dalam kepala otak kena letak. Aku minta ni boleh jadi lulus, boleh jadi tak lulus. Kau tak berhak pun kau cik hati kalau bos kau tak luluskan. Faham? Ini tak boleh. Nanti hari tu tak boleh. Hari tu memang kita nak semua staff kena ada. Kan gaya dia macam tu kan. Ataupun tak setuju. Ada harapan tak lulus. Apa? Kan? Lepas tu seorang lagi minta. Hari tu saya memang bekukan cuti. Yang kita bangih tu, hari yang beku tu pengarahan cuti. Bangih lah kita. Contoh pengarah emergency tu. Tapi kita ni bukan emergency lah. Contoh lah. Tak ada lah. Sebab hak tu bukan hak kita. Kita minta dengan bos kita. Jadi ngajak macam pergi beraya lah. Pergi berhari raya, pergi rumah orang, Assalamualaikum 3 kali, balik. Kita tak berhak kocik hati dengan tuan rumah yang tak buka pintu bagi kita masuk. Bagi salam 3 kali, Nabi ajar, lepas sudah balik. Kalau dah tak ada orang nyaut, dah lah tu. Assalamualaikum. Kau buka lah dan tahu selipar kau ada kat luar ni. La ilaha illallah, tahu perangai kan. Bayangkan tu. Ingat dan lepas tu adab yang kita bagi salam. Ni bukan tajuk raya ni. Ni saja usik sikit lah. Bab adab. Bagi salam jangan menghadap topat-topat depan pintu. Kena topi sikit. Tu Nabi ajar. Supaya kalau dia jawab salam, dia buka pintu, nampak kita. Sekejap. Ada benda tak clear. Kat depan dia tengah mengangkang tidur. Tak apa-apa kan. Dengan posing yang istimewa tu kan. Yang jarang-jarang, yang rare kan. Kalau kau ambil gambar, memang meletup lah viral tu. Kan, memang follower tu mencanak tiba-tiba macam tu lah kan. Hati-hati. Tu sebabnya bagi salam tu, maknanya kita bagi masa sekejap dia nak kemas dulu. Baju tengah lipet, mungkin ada baju dalam, kain dalam kan, yang suara dalam yang tak berlipet lagi, jadi menutup maruah tuan rumah. Itu kena faham. Lagi satu, kalau kau pergi salam, kalau janganlah tanya, nak raya rumah kau boleh tak? Dah lambek lagi, tuan rumah dah cakap. Dah lambek dah ni. Alah raya. Dia pula sama tuan rumah tu. Ramai yang macam tu kadang. Kena beritahu tu. Satu lagi berlama-lamaan. Okeylah balik dulu lah. Tuan rumah ni berbasa-basi. Ada orang nak balik. Oh ya, kau duduk dah balik. La ilaha illallah. Dia sama tanya, ada orang nak balik. Kau nak faham benda ni. Sebab ada jenis lampi bangap melantun-lantun tak faham. Tu kau nak cakap tu. Ya, ni cerita. Ya.
Dan begitu juga kalau kita tengok, maka standard yang diletakkan carilah rezeki yang halal, bersih, lagi lurus. Ini dalam Islam ni. Cari rezeki yang halal, bersih dan lurus. Maksud halal, tidak mengandungi kedurhakaan kepada Allah. Maksud bersih, tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah dengan rezeki yang kita makan. Mana makan duit yang tak elok ni, kepala otak payah nak ingat. Tak semayang dia. Keluarga jadi malih, keluarga jadi engkar kepada Allah. Sebab bagi makan semua, jadi darah daging. Dan yang ketiganya, lurus maksudnya, tidak melanggar apa-apa peraturan dan syariat Islam. Jadi dalam pejabat banyak. Pertama orang tipu apa? Tipu punch card. Berapa ramai. Benda ni berlaku di semua jabatan kecuali Jupem. Aku dah cover saya siap. Sekarang semua pakai thumbprint. Pakai apa sekarang ni? Ni ada kita. Elok tu. Dia kalau pakai yang sotong kurita tu dengan keletap tu, tu ramai tu. Roh dah sampai, jasad belum tiba. Banyaknya tu. Dia siap tanya, siapa lagi weh? Siapa lagi? Dia confirm dia datang kan, keletap. Sampai dapat call, tolong panjangkan tu aku. Takkan tolong je. Seorang ni pula kan. Jangan buat-buat sebab benda tu pernah berlaku. Ada seorang hamba Allah ni, dia dituduh terima suapan, wang suapan pada jam 8.15 pagi. Kan? Tapi dia cakap hari tu dia cek balik, rupanya hari tu dia memang hantar anak pergi sekolah, ada program. Dia lambik pergi sekolah. Dia lambik pergi kerja sebab hantar anak pergi sekolah. Jadi dia sampai dalam 8.45. Dia ada urusan dengan cikgu tu pagi tu, dia tengok memang confirm tepat. Tapi bila tengok punch card dia pukul 8 pagi dia dah sampai. Macam mana? Jadi bos dia cover dia. Bos dia cakap dia memang datang punch tu baru dia pergi program tu. Jadi maknanya terima wang suapan tu dibatalkan. Yang SPRM bagi query tu berjaya lah ditutup kes tu, file tu tutup, tapi tata tertib buka sebab tipu punch card. Itulah cerita Jadi makna kata buat apa? Kalau lambik lah. Tak salah kata nak menipu-nipu lagi. Kan? Sebab keberkatan duit kita ni. Tu sebabnya saya ingat lagi dulu waktu saya berbincang dengan Ustaz Haji Nur Azami alias Timbalan Mufti Negeri Sembilan dulu, sekarang Imam Besar Masjid Besi Putrajaya. Dia kata apa? Soalan elong, dia kata dengan saya kan. Soalan elong bukannya pasal rezeki kita halal ke tidak. Soalan yang patut kita tanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Kita mungkin cakap, duit aku makan gaji, confirm halal. Semua kata confirm halal. Berapa ramai yang kerja tapi tak kerja? Dah sadap waktu PKP gitu, buat kerja selain daripada kerja hakiki, cek rumah, terbawa-bawa sampai sekarang. Masih lagi buat lagi online, business. Waktu pejabat, tidak digunakan untuk buat kerja hakiki, tapi buat benda lain. So, keberkatan rezeki kita akan terganggu. Itu sebab kata tadi halal, bersih dan lurus. Mustahak tu. Lepas itu kita panik, kenapa lah duit tak cukup bulan ni? Kenapa lah banyak masalah anak aku ni? Kenapa lah hari-hari aku bercakap dengan bini aku ni? Semua ada kena-mena dengan rezeki yang kita bagi, keluarga kita makan. Dan nak pula kan kita sebagai ketua keluarga bawa balik duit tu, kita rasa macam okey, belanja makan, kita tak sadar benda tu ada efek sebenarnya. Benda tu ada efek kepada keluarga kita. Ya. Dan kalau kita tengok dalam bab rezeki ni, sebenarnya macam mana cara nak menghalalkan rezeki yang kita makan setiap bulan? Yang pertama, ciri-ciri yang kena ada adalah jujur. Jangan menipu. Naklah kita menipu bos. Sebab bila kita tipu bos kita, satu hari apa perkara berbangkit, bos kita nak cover kita memang tak boleh. Kalau tak boleh, cakap betul-betul. Ada seorang, saya nak cakap lah, contoh ada seorang staff, dia ada masalah, suami dia tiba-tiba kena stroke. Ini cerita betul. Suami dia kena stroke, jadi menyebabkan dia tak boleh datang pejabat awal. Dia datang pejabat mungkin dalam pukul 9 baru dia boleh sampai paling awal. 9:30. Jadi saya nak tanya, kalau dia sampai 9:30, dia adalah masalah disiplin kan atau tidak? Saya nak tanya. Masalah disiplin kan tidak? Saya tanya, masalah disiplin ke? Aku tanya, koma tu masalah tu. Tiba-tiba darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tadi golak elok, nampak Masalah disiplin ke tidak?
Asal disiplin. Cuma kalau dia jumpa tuan pengarah kita, tuan surveyor kita, Assalamualaikum tuan, saya ada masalah sikit lah tuan. Hal? Suami saya tak sihat lah tuan, dia stroke, jadi pagi tak ada siapa nak siapkan dia. Saya kena siapkan dia, mandikan dia, suapkan dia makan. Paling awal pun saya boleh datang pukul 9 lah paling awal. Macam ni lah, kau masuk pukul 9 tapi kau balik pukul 6, boleh tak? Boleh ke macam tu tuan? Boleh ke? Petang macam mana? Suami macam mana? Kalau suami saya tak apa, kalau petang anak-anak dah balik sekolah, dia boleh tolong. Okey, tak adalah isu disiplin. Itu maksud saya. Tahu kita orang, ini kau main suka-suka kau tak datang, berlaku kat pejabat saya dulu. Suka-suka dia tak datang, saya ambil suami saya tak sihat. Macam tu kau faham? Dia dah tak datang boleh cakap tu, ini suami saya ada hal, saya tak dapat datang. Manjangnya EL istilah kan. Lepas tu dah habis dah dia punya cuti. Tak apalah bos, cenya lah. Dia lah cakap macam ni, macam tu lah nada. Cenya lah bos, saya cuti tanpa gaji pun tak apa, sebab saya kena selesaikan suami saya bawa hentian dia. Tentu lah perempuan. Saya berhenti. Tindakan tu tak popular tapi baik untuk disiplin semua orang. Lepas itu mula menangis sampai hati bos. Kan kau jam betul tak ada tipu. Kita dah cakap kau kena datang kau Jo. Kalau kau sampai cakap tak apalah, kalau saya cuti saya dah habis, kira cuti tanpa gaji je lah. Makna kau tak kisah pun tak ada gaji, betul tak? Macam tu lah. Dia bukan mohon berawal. Langsung kita berhentikan atas sikap ni. Kan, jadi lepas tu orang dapat lah kojo tempat lain. Kojo tapi taklah macam kojo yang dia dapat kat pejabat namun. Tu sebenarnya ini isu disiplin. Sebab kena penting komunikasikan dengan bos kita. Kita jujur je, cakap tu orang. Apa masalah kita? Cakap kan? Berapa ramai? Orang perempuan sendiri pun berapa ramai yang kongsi kereta, betul tak? Pergi pejabat kongsi kereta, share datang 4 orang kadang, datang 3 orang. Kongsi baguslah, tapi dari segi integriti ni kongsilah duit minyak tahun-tahun. Kan manjang kongsi tumpang ya, tapi minyak tak share kan. Tu yang lepas tu kawan tu buat terlupa jemput kita tu. Lah aku tak tahu lah, ingat kau cuti ni. Macam tu kan, apa padan muka kau kan. Tu pertama. Yang kedua, kena jaga amanah di tempat kerja. Amanah. Nabi pesan apa? La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Sebab kena jaga amanah kita, kerja kita apa. Jangan pandang aku kerja jawatan aku rendah-rendah, bukan isu rendah tak rendah. Ada tanggungjawab kat situ. Kalau tidak takkan dia buka jawatan tu. Interview, ditapis, disaring dan akhirnya kita dipilih. Bila rezeki kita dah dapat, kita tak kerja betul-betul, macam mana? Ini cerita amanah ni. Bukan cerita cakap-cakap kerja dapat gaji. Alhamdulillah dapat kerja government, bukan main lagi kenduri. Seminggu kenduri dapat kerja government. Orang kampung semua dah tahu dah. Yang dia dapat kerja, kerja kat Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Dahsyat. Sebenarnya peta kat Malaysia ni tak wujud lah kalau tak ada Jepam ni. Tak, dia punya koyok kat kampung tu cerita kan. Wahal kerja pun tu tak habis ya. Jawatan ni kan, tapi dia punya cerita sebab kerja komen. Kita ni kadang-kadang tu lah masalah kita. Kadang kita bila dah dapat kerja, kita tak jaga betul-betul. Kita bangga dengan kerja tapi tak nak kerja betul-betul. Sayang. Dan makna kata kena amanah. Seterusnya, jaga ukhuwah. Saya pesan tadi. Bila nak jaga ukhuwah antara satu dengan yang lain, dalam pejabat, baik bos, baik majikan pekerja ni, apa kita kena buang? 3 penyakit hati kita. Penyakit hati kita yang kita kena buang dalam pejabat ni. Pertama, buang penyakit tamak. Tak cukup sikit. Tamak tu kena buang. Hak orang habis disapu. Jangan. Contoh tamak overtime. Dia, bos masuk saya, bos tak payah masuk dia. Tak, kebanyakan ni bukan pilih overtime. Aduh. Kan? Jangan tamak. Tamak ni ambil hak orang. Yang kedua, sombong. Jangan belagak. Tak ada benda pun. Jawatan kita ni semua sementara. Kan?
Jawatan yang kita pegang tak kira lah siapa, semua sementara. Sifat dia jadi tak payah sombong. Tapi apa yang ada, jaga elok-elok. Bawa diri elok-elok. Jangan sombong. Sombong ni pula ada 3. Ujub, riak, takbur. Tu dalam sombong. Ujub tu diri sendiri je. Hui, aku rasa aku ni paling bagus sekali dalam pejabat ni. Dalam hati cakap. Aku tiap hari aku paling awal sekali. Alhamdulillah lah. Tak ada orang beat aku setakat ni. Dalam hati. Yang kedua, kau dah sampai. Nampak dia riak, tunjuk kat orang. Orang datang tu dia lah, kau dah sampai. Awal kau. Aku memang 10 tahun ni pun memang akulah paling awal. Dah tak kebur. Sebab bercakap. Tu dia. Contohlah paling senang sekali. Tiga kesombongan tu ada dalam seorang. Boleh? Boleh jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi imam kan dalam hati. Sadap kat suara dia ni. Ujub. Contohlah. Jadi banyak. Buang perasaan sombong. Sombong ni perangai siapa? Sombong perangai siapa? Kana pun. Perangai setan. Syaitan dan iblis yang tidak mau tunduk pada Nabi Adam AS. Dan begitu juga yang ketiga, buang perasaan dengki. Ini paling teruk dalam pejabat. Kan? Mana-mana pejabat ada, termasuk jupem. Tu tak payah nak kecuali yang tu. Dia dengki, tak berhati dengan orang. Macam mana dia boleh naik pangkat? Macam tu lah. Macam mana dia boleh naik? Yang bos sayang nak dia tu faham. Orang malah dia punya ayat. Kau menambah perisau tu. Kan? Lepas satu lagi APC, Anugerah Khidmat Cemerlang. Tengoklah. Pedio dia. Kita ni tak kerja kau. Sebab kau cakap macam tu lah kau tak dapat. No. Kau ingat pengarah dengan timbalan pengarah buat pemilihan pilih APC ni, main pilih jam tu ya, tak, dalam mesyuarat tentang kuasa tu berbincang lah. Yang ni layak, ni layak, ni layak. Ni macam mana? Lepas tu seorang ni pula bagi pandangan. Dia tu tak boleh lah. Sebab pada sekali itu saya jumpa dia macam mana. Ya ke? Okey, tak apa. Yang ni macam mana? Yang ni dia baru dapat tu lepas. Okey, bagi orang lain. Yang ni, ya macam-macam kriteria. Manusia ni berbincang. Yang mengizinkan adalah Allah Ta'ala. Tu saja kena faham. Contohlah orang minta kerja kan. Senarai yang minta kerja tu macam ni lah tinggi borang. Kita lah yang tapis ni tengok. Oh, okey, layak. Yang seorang ni terlopeh pula. Masuk pergi bawah almari tu borang tu. Tak apalah, kita tak dapat lah tu. Contoh. Bukan kata tak layak, rezeki tak ada. Tu yang sebenarnya. Nampak tak? Tu yang kita kena faham. Allah izinkan tak izin tu ya. Jangan cakap kadang manusia ni tak bersyukur sebab apa? Sebab dia terlupa apa yang dia ada ni semua Allah izin. Bukan sebab kita handal mana. Aku dapat gaji macam ni sebab aku kerja kuat. Ada orang kat luar atau kerja lagi kuat boleh gitu. Tapi belum dapat peluang senang macam gitu. Pagi-pagi pukul 5, pukul 3 pagi dah bawa lah lori roti tu, hantar roti Gardenia tu. Oh, tak boleh sebut Gardenia tu, dia tak taja macam kita pagi. Dia hantar roti kan, ambil kat kilang pukul 3 pagi dia dah hantar. Lepas tu kan pukul 8 pagi kan dia tukar pula. Dia balik rumah dia tukar pula. Pukul 9, 10 pagi tukar pakai uniform pengawal keselamatan. Lepas tu kan petang pukul 6 kan dia balik ke, dia tukar pula baju lagi, pakai t-shirt, pakai apron, ambil upah basuh pinggan kat kedai mamak. Ada orang buat 3 kerja satu hari. Pukul 10 malam, 11 malam baru balik rumah, ponik anak semua dah tidur. Tidur sekejap, pukul 3 dah bangun bawa lori balik. Dia bukan tak kerja kuat. Dia kerja kuat tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita. Tapi dengan keberkatan rezeki, anak pula berjaya, akhirnya barulah dia senang. Macam kebanyakan kita. Bila anak-anak semua dah lepas, adik-beradik kita dah lepas, barulah mak ayah kita merasa senang. Mak ayah kita merasa. Sebab apa? Itu berkat. Sebenarnya. Mak ayah kita tak nak mengut. Mak ayah kita, jangan cakap lah PKP susah. Jangan cakap lah ni susah. Mak ayah kita jauh lagi susah ber PKP tu. Apa dia orang lagi pula yang lama orang lama, yang zaman Jepun, yang zaman komunis makin lagi pula. Nak keluar rumah pun kena tembak. Ini bolehlah cari jalan lagi. Kan? Lalu Roblox takkan nak pergi pasar raya nak beli barang boleh lagi lah. Untuk tujuan kerja dibenarkanlah lagi. Bekerja dari rumah bolehlah lagi. Kan?
Bukan saya nak cakap orang PKP ni tak ada orang susah. Ada orang susah, tapi orang dulu lagi susah. Tapi apa lebih dia orang dulu? Dia orang belajar bersyukur. Tu cerita Itu penyakit hati tu. Redha dengan apa yang ada. Kan? Nak buang penyakit hati ni je. Tamak, sombong, dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Punya teruk kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Macam mana nak buang penyakit tiga-tiga penyakit ni? Satu je vaksinnya, bukan Pfizer dah. Orang Samban ambil Pfizer tu kan. Ada satu dua yang tersosek ambil Sinovac. Kan? Kat Selangor tu ambil AstraZeneca tu kan. KL kan. Okey. Bukan tu vaksin mana. Vaksin tu penyakit hati ni satu je. Namanya vaksin syukur. Syukur. Bila syukur senang hati kita. Ada orang tu kau jauh pangkat rendah tapi bapak rajin ni. Daripada bapak dia sampai dia rajin betul. Orang kalau kau nak bertauhid kau cari abang tu. Abang tu susu dia okey, susu dia. Mesti dia tolong. Dia agak yang tolong, dia tolong boli ni, dia tolong buat ni, tolong semua orang suruh dia. Dia senyum dia buat. Orang macam ni orang cukup senang dengan dia. Orang yang bersyukur. Syukur ya. Betul. Nabi ajar anak-anak Adam ni kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Siapa yang start ambil rasuah, ambil duit kopi, ambil duit bawah meja dan sebagainya, kau jumpa klien kat luar, kat kedai kopi di hulu, sekali kau ambil sampai pencen hidup kau tak tenang. Dengar saya cakap. Saya baru je bagi talk dekat SPRM itu, kau bayangkan. Samsul debat, kena ceramah untuk orang SPRM, tajuk integriti. Bukan kau patut ceramah tu Kek Dan. Dia kata bukan apa Ustaz, dukun luar lagi laku, dah dukun dalam tu kan. Betul lah, saya share pandangan saya pasal integriti ni. Dulu masa kita memerangi judi internet dulu kan, masa saya jadi pengarah kemarin, bincang macam-macam, pening kepala. Kenapa boleh jadi berleluasa? Sebab ada isu rasuah, ada. Bayangkanlah bila kita serbu kedai judi internet ni, kita punggah bawa komputer tu buat balik, tak ada nilai, sampah je. Dia bila kita masuk, ada tokan satu button, zap, dia jadi komputer biasa. Itu tenang kerja. Lepas tu bila kita tengok, kita rampih buku rekodnya, dia tulis sewa 300, bil elektrik, sewa elektrik 200, dia kata malam tu. Ada lah satu nama agensi kerajaan tulis zap 300 ni. Maknanya kalau orang tu datang dia bagi, saya tak nak sebut lah agensi mana. Bila datang dia bagi malam tu, setiap malam bagi. Bayangkan. Itu sebab yang bila macam di pejabat saya dulu, kalau hari lahir staff kita akan bagi hadiah. Sini dia bagilah dia hari jadi. Tak ada apa, kita tukar tajuk lain. Dia buatlah pengumuman, siapa yang hari lahir dia hari tu, maka dapatlah mula dulu dapatlah hamper. Dapat hamper. Kan, taklah mahal benar, mungkin dalam 30 ke 50 ringgit dapatlah hamper. Bila dapat hamper, tu kelab sukan namanya inisiatif tu, Kelab Sukan dan Kebajikan. Macam penganjur ini, tak ada pula. Kan kelab sukan dengan anjuran kelab sukan dari kasih kan nama kan? Kebajikan juga. Macam itulah. Bagi idea. Cuma saya pesan apa? Tuan, saya kata apa? Tak boleh lagi dah bagi hamper ni dalam mesyuarat jabatan, mesyuarat pengurusan. Saya kata tak boleh dah bagi. Masalah. Okey, tu dia orang suka. Masalah perspektif masyarakat, terutama penguatkuasa. Dia balik naik motor, pakai uniform, bawa hamper, peraman ni. Ni kompom rasuah ni weh. Nampak tak? Jadi kita tukar, bagi voucher pasaraya RM50, jadi tak nampak. Dia bawa balik, jadi dia dapat, at least dia dengan bini dia boleh manfaatkan beli barang dapur. At least dapat banyak kalau dapat beli daripada RM50 tu. Kan RM50 penuh satu troli. Kau lupa kau kata-kata tu. Macam tu tak, lebih kurang lah kan. Jadi makna kata
Makna kata itu dia. Jadi makna kata nampak kita nak kena jaga tu perspektif tu. Sebab rasuah ni main-main. Kadang-kadang yang best tu bukannya apa, dekat Jupom tak adalah topik lain. Staff yang tanya klien tu datang dia Cina. Tak ada limau kau tahu ni. Kau lah tanya apa hal? Apa masalah kau ni? Tak apa, kalau kita dapat, kita bagi ramai-ramai. Tak adalah rasuah puluh otak kau, tak ada macam tu tau. Kalau kau ambil tu bagi dekat staff, makna berjemaah rasuah tu. Jangan kita letakkan nilai maruah kita semurah itu. Kau melambak limau tapi jalan tu murah berapa ringgit ya satu kotak. Sebab dah tak laku. Kau boleh isteri, kenapa kau minta? Kita kawan-kawan mah, dia cakap, yo kau kawan, aku pencen dah lama dia tak kontak aku. Kau Tina tu datang, bos, jangan bos, jangan salah, tak apa, minta tolong sikit bos. Bukan main lagi. Tak ada dah, tak ada mana dah. Tak kita ada kok dia jawatan, ada kepentingan tu sebab dia cari itu. Tidak, tak ada. Kan? Marin poin nilai 3, pagak hilang barang kat koridor. Nilai 3 orang barang topi-topi tu tutup ke makan-makan. Dia kata, bos besar sudah datang. Kan takut basikal tu clear, teh bumbung dia mah. Kau tindak tu kat koridor nak lalu pun tak boleh. Mana boleh, tu bukan dia punya, kaki 5 tu. Bayangkan tu. Tak ada mana dah. Kalau betul dia ikhlas, dia kata dia memang bagi ikhlaskan kawan, dia kena bagi semua taman-taman perumahan dalam Negeri Sembilan ni bagi. Macam Somban lah, bagi kat Somban ni semua bagi. Jadi tak boleh nak cakap, semua dapat. Ni bagi gitu, hati-hati. Jadi belajar bersyukur dengan apa yang ada. Kalau syukur, hati kita akan rasa lapang, kita tak ada sibuk nak dapatkan benda yang bukan hak kita. Kemudian apa? Kemudian adalah hikmah. Hidup kita ni berhikmah. Maknanya kena faham, kalau aku baik macam ni, apa kesan dia? Baik macam ni, apa kesan dia? Macam ni elok kau tak? Kalau aku baik macam ni, apa jadi kat pejabat aku? Kalau seorang menuntut, betul tak? Kalau kita tengok contoh, ingat tak ada satu kes dulu yang isu apa pecah amanah duit untuk jamuat yang apa untuk satu jabatan kerajaan di Negeri Sembilan ni. Heboh satu Malaysia. Tapi apa ayat dia? Contohlah, kalau contoh Jupom lah, contoh hantarlah staf Jupom kena seorang keluar berita, apa orang Malaysia kena? Orang Jupom memang semua macam tu. Dia akan pukul rata. Dia tak ada walaupun seorang dah macam tu, sampailah ke pengarah tu lah. Ilallah ngapa pengarah kau tu. Jahat mulut orang netizen ni kan, kira dia akan cakap. Jadi hikmah kena percaya ni, kalau aku baik ni kan habis semua jabatan kan kono. Semua akan terpalit. Mak kata orang dulu tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Ada ilmu kalau ada hikmah. Selaut garam terasa tawar. Semua boleh selesai. Yang risau, yang susah, yang masin, yang pun boleh settle, tak ada hal. Macam tu lah kira kan? Jaga. Dan kemudiannya seterusnya apa? Accountability. Ayat kan, dia orang Malaysia payah faham accountability tu. Kita kan sebut bercredibility. Credibility tu apa maksud dia? Berasal pada perkataan Ikredos, perkataan Greek tu dulu. Apa nama Ikredos ni? Ikredos maksud dia I believe, saya percaya. Jadi credibility tu keboleh percayaan. Tapi accountability apa? Kebertanggungjawabban. Kita kena tanggungjawab dalam kerja. Bertanggungjawab pada bos kita, dan bos tanggungjawab pada pekerja. Dia tak boleh semua lepas tangannya. Semua ni kan ni tak tahu, ni bukan kerja aku, tu dia. Ni bukan aku, tu tuan. Tu kelab ni punya hal. Ni jabatannya. Oh, department ni punya hal. Semua macam cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurui? Apa pasal? Kenapa bangau kurui? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang pesal. Kabau tak makan. Kenapa kabau tak makan? Perut dia sakit pahal. Nasi muntah pahal. Kayu api basah kenapa? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Tu makluman Tuan Pengarah dan Tuan Pengarah, alhamdulillah mereka masih hafal lagu tu. Aku saja cuba tadi beriu dia menjawab. Berkarut belum nak ingat peh ni apa.
Ayo, betul lah kan. Dia dah train. Orang tua ajar kita lagu tu. Sebab itu buat. Apa salah dia? Anak kita sebab anak kita pun panggil macam tu. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kau ambil buku dia? Dia bagi. Kenapa kau bagi? Dah diminta. La ilallah, paning cikgu tu. Last sekali. Sikap yang kita kena tengok, sikap ular. Kenapa kau nak makan katak? Dah memang makanan aku. So what? Kata. Dah memang makanan aku. Dan seorang tak tanya dia. Sebab dia ambil tanggungjawab tu. Makanan aku. Yang lambu ni, kabau ni, pahal kau pergi makan nasi tu. Rumput ada. Tak logik tu lagi, salahkan orang tu. Sejak bila hujan turun katak panggil, kau beriman ke tidak? Dia tanya kau orang ni. Masa hujan turun, katak panggil. Yang semalam lobek tu banyak. Betul katak panggil tu. Macam tu ke? Tak. Kan? Ya, tapi dek kita nak nyalahkan orang, sanggup cakap. Macam tu juga main dam mula. Bila saya buat team building kan. Saya buat team building ni, insyaAllah lepas raya ni buat satu lagi team building untuk Majlis Daerah Krian. Buat team building, salah satu checkpoint dia buat game tu. Saya buat game apa tu? Satu grup ni dia kena pergi kat checkpoint ni, dia main dam mula. Punya taruh orang tua main dam mula ni. Bangang betul turun nak dia balik. Dia kata kan. Dia marah time ada seorang tu. Ada seorang tu nasib dia kejap-kejap tangguh kan. Yang seorang tu baru naik, ular. Yang seorang tu tangguh tak, ular tak, melangkau Tapi masalah kat 98. 98, 900 undur balik. 98, 900 undur balik kan. Sebenarnya ada kena mana dengan hidup kita orang tu aja main dam mula ni. Tangguh, ada orang rezeki dia naik cepat. Dia naik ada je rezeki. Itu rezeki dia. Jangan marah. Yang kejap-kejap ular. Kejap-kejap ular. Maksudnya orang ni kejap-kejap kalau tukar department. Gaji tak naik. Jap tukasnya. Sangka baik. Sebab apa? Allah bagi kau peluang kau joget banyak tempat. So bila kau pencen orang tak boleh khabar, kau tak tahu apa-apa. Kau lagi pandai daripada orang lain. Macam tu. Yang 98 tadi, sambung kontrak tak pencen-pencen. Makna apa? Maknanya khidmat dia masih diperlukan. Macam tu. Sebenarnya dah mula ni ajar kita bersyukur. Ya. Nampak tak? Ya. Jadi bertanggungjawab. Kenapa kamu tak siap ni? Tuan, macam ni tuan. Ini memang silap saya lah. Sebab saya masa tu saya buat ni. Saya tak sangka pula yang ni. Jadi itu memang silap saya lah tuan. Tuan-tuan nak saya buat apa sekarang? Aku usahakan cepat. Hari ni juga buat. Sebab saya dah janji dengan orang ni nak settle. Itu tanggungjawab. Jangan nak salah-salahkan orang. Kebertanggungjawaban. Seterusnya apa? Respon yang positif. Bila bos keluarkan perkeliling, mulai berapa hari bulan, semua staf tidak dibenarkan begini-begini, hendaklah begini. Zap, bos pun sign. Dia pun tanya, ayat yang paling popular, korang yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Ayat siapa khabar perkeliling tu untuk orang muda? Orang pencen tak ya? Untuk semua. Kau yang muda-muda buatlah, abang dah settle lah ni. Abang Jun tahun ni pencen lah. Dia nak ber lah. Tak ada mana dah. Berkeling untuk semua. Selagi mana kau bergelar apa kau jauh buat. Lepas tu bila ada berkeliling. Mula dah tu ada yang benda nak nyusahan kita. Jangan. Benda tu dah diperbincangkan banyak kali sebelum nak keluarkan sekela tu. Jangan ingat orang buat fikir macam tiba-tiba nak nyusahkan kita. Tak. Adalah sebab dia buat benda tu. Lepas ni klaim hendaklah disertakan dengan ni. Makna mesti ada kes. Berlaku penipuan kau ataupun audit luar datang togur kau. Dan begitu juga apa yang kena ada, kan, apa yang kena ada adalah disebutkan sebagai orang kata istiqamah, keberterusan, konsistensi. Tu ayatnya kena ada. Tak bolehlah hari ni rajin, besok malih rajin balik. Rajin seminggu. Bulan puasa ni rajin ni. Alhamdulillah. Awal sampai. Dah tak tahu nak buat apa sampai sahur tu. Awal sampai. Rajin ni. Kalau boleh berterusan lah. Janganlah bulan puasa. Kan kita jadi baik ni. Mana percaya cakap saya. Memang betul lah Nabi sebut. Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tapi Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia
yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah manusia paling kaya. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ramai yang kat luar tu. Dia boleh garu kepala. Aduh, pening kepala. Kenapa kau? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh korang. Itu cakap. Dia boleh cakap dalam bank tinggal 10 juta. Saya pernah jumpa orang ni, bukan saya buat cerita tau. Sebab dia dah biasa dalam bank dia 100 juta. Bila tinggal 10 juta, dia rasa susah benar dah tu. Bayangkan kalau tiba-tiba Tuan Suhayo pengarah kita cakap, ni contoh tau, kau jangan tuntut. Ni contoh. Aku ulang balik semula. Ini contoh. Kejap lagi dia bucap. Jadi saya merasa gembira lah dengan kehadiran saudara Syamsul Debat hari ni. Hari ni dapat tengok dia depan-depan. Selama ni tengok dia dalam YouTube, tengok. Saya dah baca dah teks ucapan dia. Dia kena tukar dah point tu. Dia kena tukar point tu. Jadi dengan ini sebabkan kegembiraan saya, siapa yang hadir sahaja, tolong tinggalkan nama dengan nombor akaun. InsyaAllah sebelum pukul 5 petang kita akan bank in kan. Contoh tau, contoh. Contoh jangan tuntut. Kita akan bank in kan 500,000 seorang. Contoh. Menyosalah siapa yang MC lagi ni. Ui, gila kau, kita semua pek 500,000 seorang. Ya lah kau. Ya Allah, tolonglah tuan. Saya nak kita dapat dia yang datang saja. Terutama kita bagi lebih sikit RM50 orang yang kita lebihkan dalam apa? Kita lebihkan dalam RM5,000 untuk mereka yang duduk depan. Nah, yang bahagian yang kapek depan ni ada pek. Siapa suruh kau memang kau gemaran kau duduk belakang, masalah. Mengulai kan. Senang weh, kan kita belah pun dia tak perasan. Aku tak tahu akal kau tu kan. Kan, duduk depan tak termasuk yang kat pintu ya. Kat pintu tak masuk macam tu kan. Jadi, saya nak tanya. Banyak tak 500,000? Banyak tak? Untuk orang yang bersyukur banyak. Silap-silap besok tuan. Saya ingat saya resign lah. Resign dia. Dapat duit 500,000, resign. Saya ingat banyak lagi cerita-cerita saya nak kojak tu. Tapi pada setengah orang 500,000 tu tak ada apa. Saya dah jumpa macam-macam orang kaya. Ada satu Datuk Seri tu. Rumah besar. Rumah banglo, parking bawah rumah. Ada swimming pool. Ada buat surau besar semayang kat rumah. Ilah Allah. Kat Bandar Sunway. Sahabat saya pun tanya dia. Tok, mahal rumah ni tu. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi Ustaz. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab tu. Tak ada perasaan dia bercakap tu tau. Dia bukan belagak. Memang tu basuh. Sejamah dekat PKNS Shah Alam Ustaz. Masa PKPB gitu kan. Ustaz kalau nak beli rumah, ni time dia Ustaz. Tengah murah ni Ustaz. Ya ke? Berapa ke? 1.2, 1.3. Kau berakal tak cakap dengan dia ni? 1.2, 1.3 murah lah pada dia. Sebab berbanding dengan harga 6-7 juta, harga biasa. Ada satu datuk tu. Dia bagi saya makan kopok tu. Saya camah kat rumah dia, camah bulanan. Datuk ni dekat Kajang. Dia bagi saya makan. Okey tak? Sedap tak kopok ni Ustaz? Sedap lah. Alhamdulillah, sedap. Itulah tu. Wife saya pun cakap sedap. Itu yang kita orang beli kilang tu. Pula kau beli kilang tu. Kalau sedap kita beli banyak, bagilah semua orang rasa. Yang kau beli kilang tu kasar apa nak gurau ni kau buat. Dia beli kilang tu. Kan bayangkan nak cerita tu bahasa orang kaya ramai lagi. Saya tak nak cerita banyak. Ada satu datuk tu beli je kereta Jaguar ni. Kereta saya beli pakai orang Ustaz. Dia tak sihat, dia tak bawa dah kereta ni. Oh ya ke? Berapa tu? Saya malah nak pening Ustaz. Saya beli cash. Murah apa murah? Berapa? 900,000 lah. Ilah. Kau rapik bagi dan 2-3 lai jadilah. Ya, tapi dia tak belagak. Seorang ni kan tak krisis air kat Selangor tu. Krisis air kat Selangor tu 3 hari dia nak buat family apa yang Melaka. Sebab nak lari daripada krisis tu 3 hari, Jumaat Sabtu Ahad tu, biar family dia relax kan. Tak adalah masalah air semua. Dia tanya orang ni payah nak sewa bas, orang ni payah. Dia beli bas tu. Bas 2 tingkat lah tu. Kan tak kau nak mengono tu. Pahal kau beli kata. Bas 2 tingkat. Dia mengasuh lah saya masuk bas. Baik, terbaik lah. Siap ada TV besar, Netflix, ada bilik rehat, kursi urut pun siap dalam tu. Bukan kaleng-kaleng lah. Tapi pada kita, mak kita dulu, walaupun hidup biasa-biasa, tapi kita happy. Contoh hari ni tak makan dengan ramai-ramai. Berobot-robot nak peha.
Masya Allah pun dapat apa. Kepak ngah dah ambil. Habis orang tu apa? Syekh buntut. Marah buntut ayam. Pek buntut ayam, marah dia. Situ betul. Makan dengan ramai-ramai masa tu. Bangga dapat makan sebelah abah ni. Kalau sebelah arwah abah tu duduk sebelah abah tu. Kita paling rapat dengan abah kita rasa macam tu. Makan berterabur dek ni. Habis muka. Berterabur kat tikar mengkuang tu. Marah ke mak kita? Tak, dia kata. Elok-elok lah makan berterabur. Macam tu je. Dah habis tu. Dikibeh kat luar. Dapat ayam dengan itik makan kat kampung kan. Sekarang meja marble. Bukan marble. Meja marble sampai 15-20 ribu harga meja tu. Dan dah kejap lagi mama suap. Nanti bersepah. Nanti mama suap. Makan berdua dengan lelaki. Meja panjang ni. Apa kejadah kau beli meja panjang kalau kau makan berdua? Takut anak bersepah. Mana bahagia cakap. Tu beza dulu. Sekarang orang dah tak berebut paha. Pergi Giant beli paha. Ya kan? Dia tak berebut macam dulu. Dulu dia tahu paha hanya 2 peluang aja. Kopak pun 2 peluang. Ayam sekor dulu lain dengan sekarang. Tak apa bang, beli paha je. Senang. Beli paha. Itu ramai yang cenia tu. Ke paha itulah disuntik hormon estrogen kebetinaan tu. Faham? Tu yang patah-patah tangan tu. Saya cerita kan. Tapi tak semesti kan. Saya banyak yang makan paha. Tak adalah jadi macam tu tau. Kan? Ya. Tak, sebenarnya lembut tu tak salah dah. Memondan tu salah. Kan? Ada satu orang tu tak adalah mengelinjang-gelinjang joget. Dia cakap dengan orang, "Askati lah yang dengki kenapa?" Orang ada. Yang seorang tu. Dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan ni tak kepala. Tak bersyukur tu. Dah senapang tu senapang lah. Yang tak faham tu tanyalah kawan-kawan. Apa-apa ada tahu pun dah lah. Apa benda senapang weh? Senapang apa lah? Betul kacau. Aduh. Macam mana tak pening? Kalau elok pakai jubah sampai depan Kaabah kata lokung. Tak pening mana? Tapi itu bukan orang Malaysia lah. Dengar orang Australia ke orang Thailand tu lah dengar. Orang Malaysia tu lah. Saya tak ada hati pun nak beli Malaysia. Orang kisah mana kau beli Malaysia kan? Dan begitu juga apa yang kena ada dalam diri kita untuk berjaya sebagai pekerja, sebagai majikan. Yang pertama, kita kena cepat. Kita jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Dengan arus teknologi sekarang memang kita kena ada. Itu sebabnya dekat pejabat sekarang online ni adalah merupakan satu alternatif yang wajib kita tahu. Kalaulah kita masih lagi PKP, saya yakin Tuan pengarah kita, nanti malam pengarah akan bersama dengan saya. Kita akan buat secara Zoom. Kita akan buat secara ni. Dulu mana tahu? Dulu saya pun masa mula-mula PKP tu huru-hara kak. Nak pasang mana ni? Pasang ni Zoom. Saya pun tokan masa tu untuk Kementerian Pendidikan Putrajaya. Saya tokan masa tu itulah telefon live, itulah telefon orang telefon, tak ada banyak telefon. Kita tokan, kita pun lari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Maaf. 2 jam ceramah, kamera tak on. Bayangkan tu. Orang Putrajaya apa tak start ke sampai depan ni. Lepas tu PA telefon silent, telefon kita tak nampak ni. Tret. Dah habis tu. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, pergi basuh tengok. Faham? Lah miss call banyak. Faham? Telefon. Bos dia kata tak dapat lah bos tu. Dia orang tunggu. Potang tu pukul 2 tu ulang sekali lagi. Tajuk yang sama. Tapi semangat berbeza. Dah macam pengumuman nak poso. Ceramah motivasi betul tak? Berlaku mana? Lepas tu pun kita tukar lah. Lepas tu sudah tak boleh ni buat ni, kena cari kat luar. Sebab lain tahu pergi kat kampung mak saya. Cuba surat sikit, saya tunjuk kat balai. Balai bagi kebenaran saya buat live. Masa tu buat live kat mana? Kat kampung mak saya tu dekat surau. Depan surau, bukan dalam surau. Kat depan surau tu ada garaj. Sebab kuliah subuh. Semua nampak tu orang. Dia nampak lah macam ni. Belakang ni pokok-pokok semua. Tepi-tepi sungai. Kampung mak saya, kampung Pancur tu. Ada sungai, belakang tu nampak lah pokok-pokok je rumah kemajiran tu. Nampak pemandangan belakang kan.
Ramailah orang Singapura, orang Arab, semua orang Riyadh pun cakap, yang orang Malaysia duduk sana ni kata seronoknya, rindunya nak balik kampung, bila dah boleh balik. Kan satu dunia pandemik kan. Lepas tu camak lah, sedap masa tu, suasana cantik kan. Yang tak best tu, orang kampung lalu manjang hon. Tin! Kat mana saya tadi? Lupa dah point. Itu pula macam-macam. Nah, itulah kita kena hidup dengan tu kan. Jadi alhamdulillah sekarang ni semua orang dah kena ada anak-anak kita. Tu sebab kalau saya lah jadi menteri pelajaran. Dengan ini saya umumkan semua pekerja. Sekarang ni baru sekolah serentak kan. Kalau tidak itu kan 2 minggu, seminggu kan. Yang tahu cikgu. Saya kata, "Weh, hari-hari datanglah buka betul-betul." Yang mak bapak ni pun aku pun tak tahu dia nak apa. Bila dah sekolah ni nak buka? Sampai bila budak ni nak macam ni kita? Buka sekolah kenapa buka? Kes tinggi. Kau apa kau nak? Mana pun tak tahu. So mana buka je. Tapi semua sekali pergi sekolah. Kalau ada kes, okey, kuarantin. Bilik-bilik tertentu kuarantin. Jangan bagi budak tu datang sekolah. Yang tu ya. Tapi nanti penyakit senang ya. Pasanglah cermin macam kat parlimen tu. Kat meja budak tu. Lanjurlah sikit. Dan saya sebagai menteri pelajaran dengan ini saya umumkan. Ya, terasa macam mentari pula. Dengan ini saya umumkan kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Dan kita gantikan dengan skim pinjaman tablet. Tablet darjah 1, tablet darjah 2, tablet darjah 3, tablet tingkatan 1, tingkatan 2, sampailah sekolah menengah pun ada. Tablet tu belakang tablet tu hak milik kerajaan. Ada nama siapa peminjam tahun tu. Dalam tu dah siap install buku teks untuk tahun tu. Tak payah lagi dah nak mengengkeh buat buku banyak. Dalam tu scroll buku teks. Okey, jadi kelas nanti tolong buat homework dalam folder nombor 3, hantar ke email saya sebelum tengah malam ni. Macam ni ya, chat ya. Dan kemudian saya umumkan, saya umumkan kepada SKMM dan semua jawatan-jawatan terbabit, pastikan sebelum bulan 12 kita dah selesai. Kita dah selesai untuk mewajibkan Wi-Fi percuma setiap taman-taman perumahan dan kampung-kampung. Tak adalah budak tu cakap dah habis data. Betul tak? Dasar IT kebangsaan tahun 1990 dah ada. Tahun 2020 lain tak ada. Macam mana tu? KC Kamat tahu lain. Mengangkat-angkat. Contoh kan, kalau macam tu kita tak ada isu pun, betul tak? Tu sebab waktu saya jadi pengarah undang makin teruk saya kojokan. Yang pemilik pencawang-pencawang yang terletak atas bangunan tinggi ni, dia letak percuma, yang sewa pun tak payah apa. Kita cukai kan? Sekarang benda tu kan payah warna pun pasang. Kita pun boleh dapat manfaat semua. Patutnya macam tu. Tak, ni mudah-mudahan mentari dorang lah apa yang saya cakap ni. Mudah-mudahan. Tak, kita bagi saranan. Kau boleh buat kan? Macam tu lah. Antaranya lah. Jadi, pertama kita kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Kedua, kita kena hadir pada peluang yang ada. Datang kerja. Jangan tak datang kerja. Hakikat dia semua orang suka bekerja. Datang kerja. Jangan ponteng. Ramai orang yang bercuti. Kadang-kadang pergi kat rumah. Aku kerja lagi bagus ni. Ramai yang cakap macam tu. Yang aku tak faham. Kau bercuti untuk urusan yang tak apa-apa. Urusan di bank. Apa teruk nak sampai kau cuti? Bank nak pantau bawah ni bank apa masalah kau? Kau nak bentang kotes kau jauh depan Gubernur Bank Negara sampai kau cuti sehari. Apa yang teruk nak urusan di bank bercuti? Cuba cakap. Tu sebab saya kalau budak saya cakap urusan di bank memang saya tak bagi cuti. Kau hurai kat saya, apa masalah kau kat bank ni? Itulah saya ni ada nak urus kat ni. Sampai petang ke? Tak, okay, half day. Lepas tu dia cakap, tak ada petang tu kalau boleh nak buat mak ni. Kau macam tu kau tulis dalam tu semua Besok saya nak jawab susah tak? Urusan tanah. Boy. Apa? Tanya nak sign dia, nak pindah nama. Apa masalah kau sampai sari suntuk? Kau pergi sama ngukur tanah tu, golek gelantang kat tanah tu kau. Tak, itu kadang ini cerita dia. Kan hadir kau jo, datang kau jo. Ya? Sebab sampai masa kita emergency memang betul-betul cuti, masa tu kita tahu nilai. Bila lah aku dah banyak ambil cuti gitu. Lagi satu, bila simpan cuti tak rugi. Bila kau pencen kau dapat golden handshake tu. Hui ai. Macam ni lah. Saya dah dapat tak?
Kan? Tu dengan tahap saya servis baru 12 tahun. Kan? 12 tahun saya tak dapat full lah, tapi alhamdulillah lah cuti tu saya dapat banyak lah. Tu kan. Dan begitu juga seterusnya apa yang kena ada pada diri kita adalah amal, perbuatan, apply. Ini zaman apply, bukan zaman cakap. Aplikasikan apa yang kita, aku nak bekerja bersungguh, tu cakap, buat. Yang tadi, buat kerja dengan baik, teliti dan sempurna. Kena buat. Bukan cakap je, aku nak berubah lah, aku tak nak lagi dah kerja yang jadi pekerja yang tuang, asyik-asyik tak datang kerja. Kalau hari tak puasa tu pagi datang bukannya toih kojo, tu tamu perempuan kadang-kadang bukan toih kojo. Membincang episod drama malam tadi. Suamiku seorang pendosa. Sayang tak dikenal. Drama Korea. Pun ada. Kena bincang. Contohlah orang lelaki pun kadang ada. Weh, hari ni nak lepak mana? Dah bincang tu, baru jumpa. Hari ni minum mana? Ikutlah aku. Kau ikut dia. Dia bergantung kepada yang bawa kereta. Dia ketua kumpulan. Masyik apa, syik bawa pokok ketapang, dia carilah topik lain. Kenapa aku tak tahu topik kau minum? Kau lepak minum situ, bos tanya kau kan, secret side ni bos, pelotak tu kan. Kawan tak tahu kan. Kan. Iya. Kita tahu dah, tapi pernah tak tuan pengarah pergi topik minum tu jumpa staff? Pernah tak? Itu memang deria yang ke-6 Allah bagi kat kita tu. Saya berapa kali tak kenapa kalau tergorak hati, singgah minum jap sebelum nak pergi meeting sama tu, singgah minum jap. Kalau singgah minum dengan mesti jumpa budak-budak saya. Yang best tu bila sampai bos, bos kita nak sudah dah. Hai ponoh ni. Bangun deh. Kalau kau belum minum lah. Nampak nak kau yang rasa bersalah apa pasal? Kau memang nak minum yang best tu. Kadang-kadang kalau budak puasa tak ada pun, saya pernah minum kat satu kedai tu. Dia minum. Apa tu? Tokek tengok. Pagi tadi buka puasa datang 3 van duduk sini. 3 van. Besok mesyuarat sadar betul poin tu. Kadang tu lah dia. Itulah kan. Jadi makna kata pagi minum. Kau minum kat mana? Minum sampai pukul 10. Pukul 10 sampai ke bawah tak ke ambeng bawah jumpa orang kampung. Lah kau kerja mana? Aku sini lah atasnya. Lah kau sini kau. Jabatan aku. Lah jom minum lah. Dan boleh pergi minum. Nggak ada lah kau. Minum lagi tu. Kau dah 2:30 sampai kat pejabat. Wah hari ni kau nak jemput anak. Bini tak boleh jemput lah. Lu lambik ni. Kang jam kang. Dan kau nak keluar ni. Dia keluar 2:30 dah keluar. Kau cover dan tau. Dia keluar pergi jemput anak. 2 tak masuk pejabat lagi. 2:30, 2:45 bus sempat. Teruklah jam. Orang tanya pun tidak. Masa bila tak jam depan pasar ni kau cakap dengan aku? Jam teruk kau naik motor pejadah jam teruk sebabkan teruk. Attention, petang ni nak minum mana? Minum lagi petang. Kau nak minum lagi kau petang ni? Alah bungkus ya. Bungkus. Pergi pukul 3 lebih tu pergi bungkus. Pergi bungkus balik pejabat dah pukul 3.45. Baru buka file buat kerja. Orang tengah buka file. Weh, dah pukul 4. Weh, sekarang kojo tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Kau memang tak kojo, memang tak darah tam pagi, kau sadar tak? Lepas tu bila kau cakap masa tak rasa, la ilaha illallah. Itu yang isu keberkatan rezeki tu. Nampak? Tak habis golak belakang tu tuan. Makno memang kono kat hati tu. Saya cakap tori-torang kan. Lepas tu apa? Lepas tu apa yang perlu ada adalah mantapkan pengetahuan kita. Kita kena ada ilmu. Belajar. Tu sebabnya tolonglah jangan borang SKT tu, borang SKT kau menyalin ke kawan kau. Lepas tu kau marah bila HR hantar. Syik-syik khusus ni kau yang salin kot kawan kau pahal. Tulislah ilmu yang baru kita nak. Saya nak pergi belajar kursus bahasa Inggeris, pemantapan bahasa Inggeris. Saya nak pergi kursus yang ini. Saya nak pergi kursus kepimpinan. Saya pergi kursus mana tu senang kau naik pangkat. Besok saya senang dah tahu dah cara mentadbir nak mengurus. Saya pergi kursus komunikasi berkesan. Saya ni memang teruk komunikasi dengan orang. Cantik toluk pantai Islandai, tambik perahu topi Kuala. Biar buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang.
ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Macam itulah. Banyak pantun Samsul Ubat ni. Kan? Pengurusi wajib dengan fikir tu nak balik apa ni, banyak nak pantun ni. Dia payah nak balik tu, dia orang Iran. Syah Iran tu. Syah Iran. Kenapa tak rapat kan? Amak bagi nejo macam tu. Memang daripada Iran ke? Tak. Tak. Kan? Sini doreh cam tu kan. Dan kemudiannya, apa yang perlu mantapkan selepas mantap apa pula dah? Profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja kita. Peribadi. Kerja. Dan kerja betul-betul. Ini kadang-kadang bini pun satu hal. Hello bang, ayah ingatlah telefon ayah rosak kot, tak bunyi-bunyi hari ni. Marah laki tak telefon. Orang kerja lah, cuba faham sikit. At least WhatsApp lah, kerja. Faham tak? Kan? Ya ke tidak? Kan? Akum deh. Assalamualaikum. Kena tu. Herni dia. Herni hari ini. Herni nak gipser denda je. Hari ni nak pergi pasar Ramadan mana? Dia kata. Ayo parah betul. Waktu kerja jangan. Kau tengok Facebook, kau tengok Twitter, kau boleh masuk layan tu time kerja. Faham? Tu sebab orang putih, Mak Saleh kat luar bila time kerja, handphone ni dalam laci tu, dia jago betul-betul integriti. Jadi kalau bini nak call, kadang dia sampai tutup telefon pun ada. Kalau bini nak telefon main office. Boleh tak maklumkan ke husband? Kenapa? Malam ni pasal malam mana? Tak ada. Dia akan cakap, tak boleh tak pesan kat husband. Ni emergency, anak jatuh basikal, just maklum je dekat dia. Dia maknanya kalau ada emergency baru beritahu. Kerja, faham lah. Ni ceramah. Kau telefon mana aku nak jawab? Nak jawab. Jadi makan ni. Dia ceramah. Kau tahu takut bini nampak tu. Bukan takut bini menakutkan. Yang lelaki pun aku tak faham. Kau sampai tompah baju beras kita beli apa hal? Aduh, yang pakai baju t-shirt tu gambar guni. Baju tu beras kita beli tu. La ilaha illallah. Betul lah boreh kau beli. Apa orang perempuan jawab? Kita yang masak. Okey tu. Okey tu. Ada perempuan memanglah dia beli, start duit pun saya bagi. Apa? Lagi teruk jantan tu. Kan? Iya. Ya. Jadi makna kita profesional, jangan campur aduk. Lepas tu bila balik rumah, jangan sibuk baik kerja. Layan family dulu. Lepas tu kalau family dah tidur, tu hak dia, hak family tau. Layan isteri baik-baik. Oi, kesian isteri abang ni, Allahuakbar. Dah. Tak apa, pergi masuk dalam bilik, biar abang sambung. Sambung basuh ni. Basuh pinggan. Biar abang sambung. Abang kan penat. Bayangkan. Dengan tahap dia timbalan pengarah jupum. Dia tolong basuh pinggan. Dengan name tag tak buka lagi. Contoh. Sap. Tak. Happy tak orang perempuan saya nak tanya? Happy. Walaupun tulas sekali dalam 365 hari tu. Ni namanya boli jiwa tu. Itu maksud dia. Layan. Lepas tu anak-anak. Tu buat saya kalau balik ceramah, balik tengah malam kan. Kadang pukul 2, 3 pagi balik. Saya tak tahu masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak tengok. Allah. Masuk bila lah budak ni basah. Tiba-tiba dah basah. Masuk bilik sendiri, kau pun dah basah. Masuk bila kau basah? Ponoh kata lu lah. Mana pula lah nak tidur. Kan? Makna bahagia tu, bahagia. Bila kita alih ni, ambil balik dah. Amak dah penuh dah. Tu semua tu. Contohlah. Iya, bahagia. Tak tanggungjawab. Lepas tu kalau kita dah balik, sempurnakan tanggungjawab sebagai keluarga. Kemudian anak-anak dah tidur, rasa bini pula tengah lipet kain. Masa tu sambunglah baik kerja kita, kerja rasmi tak siap tu. Nampak tak? Pukul 10 nak dah tidur dah, contoh kan.
Layan keluarga kita ni profesional. Kemudian iltizam, sentiasa bersungguh nak buat yang terbaik. Buat yang terbaik bukan sebab anak-anak ganjaran. Saya tak kisahlah, saya tak laparlah anugerah khidmat cemerlang ni, tak ada hal. Okey je. Kau marah apa pasal? Pas dia, biar rezeki dia. Allah bagi dia anugerah khidmat cemerlang, biarlah. Apa bonda-bonda lah. Pertama dapat apa? Anugerah cemerlang ni pertama dapat apa? Dapat apa? Tak, sebut sijil, yang sebut sibu tu. Kalau benar kau nak duit tu, nampak sijil. Yang kedua sibu. Banyak nak ke sibu? Mana bagian HR sini? Sini bagian HR mana? Tak datang. Semua tak datang. Memang seorang ke? Yang cakap tu ya? Yang cakap tu. Bagian HR tu, dia nampak dah senarai tu. Anugerah khidmat cemerlang tu, siapa yang penerima dia. Sulit dan rahsia atas surat tu. Wah, dia dapat. Hello, Assalamualaikum. Kau nak belanja kau apa? Belanja apa? Tak faham. Kau nak belanja apa? Ni tahniah lah, kau dapat APC tu ni. Mana juga, iya, ni kat tangan aku ni. Aku baca ni. Tapi ingat tau, sulit dan rahsia. Kau jangan cakap dengan orang. Sudah semua orang tahu. Lepas tu semua jadi apa? Bila nak belanja. Sekali bila pengarah bagi je sijil, muka dah tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Dapat tak sebab apa? Itu sebabnya bila saya syorkan dekat program Mara KL tu, saya kata tambahkan anugerah lain. Jadi tak adalah nampak benar kan. Contohnya dapat anugerah markah SKT 90 ke atas, dapat sijil. Jadi dia boleh framekan, letak kat rumah. At least letak je atas meja dia. Oh, saya dapat lah 90 ke atas. At least kan, happy dia. 90 ke atas. Pengarah aja sign. Maka dapat satu penghargaan, tidak pernah MC tahun yang dinilai. Oh, nampak. Muntah darah pun pergi kau. Kau pilih balik dah muntah darah dah ha. Kan tak pek sijil ke. Bayangan punyolah rajin dia berkojo. Muntah darah pun kojo. Toruk dah. Betul-betul haring tak nak dia balik dah. Satu lagi, tak pernah pancat merah tahun yang dinilai. Anak pun tanya, bah, tak pernah pancat merah tahun dinilai ni apa maksud apa? Maksudnya, abah kau tak nak lambat pergi kerja. Biasa tengok abah lambat ni, ada caranya. Wajar betul. Dia ajar budak tu pula. Ya, jangan. Kadang-kadang Allah tak bagi kita APC, tapi Allah bagi anugerah lain. Allah bagi keberkatan rezeki kita lain. Nanti saya beritahu apa tanda-tanda rezeki berkat hujung ni. Kemudian seterusnya, apa yang kena ada? Yang kena ada juga pada diri kita ini adalah organize, susun atur strategi bekerja. Apa yang patut buat dulu. Jangan tangguh kerja. Tangguh kerja berdosa. Terang cakap. Benda yang patut siap awal, kita siapkan lambat. Akhirnya bertindak dengan kerja lain, kita tak sempat siapkan kerja itu dengan sempurna. Mana yang boleh siap awal, siap awal. Jangan ditangguh-tangguh, jangan disimpan-simpan. Sektor kerajaan cukup popular dalam isu ni. Tolong kita jangan masuk dalam statistik tu. Tangguh kerja kita tak amanah. Benda boleh siap cepat, kita saja lewatkan. Dan kemudian kita tak boleh siapkan kualiti sebab banyak lagi benda lain kita nak kejar. Tolong siapkan awal. Kata Sun Tzu, if you fail to plan, then you plan to fail. Jika anda gagal merancang, anda merancang untuk gagal. Ada lagi disebut, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Dan begitu juga yang terakhir, perbetulkan niat kita bila bekerja. Inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Niat yang baik-baik. Ingat tak saya kata tadi? Bila kita benda tu benda baik, diizinkan oleh Allah, kita niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Contoh katalah saya, tuan pengarah dengan tuan timbalan pengarah. Kami wujudkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Seremban. Kami fokus. Bagi ibu tunggal je, anak yatim pun tak bagi. Ni memang ibu tunggal aja ni. Fokuslah kan. Kami bagi. Saya, tuan pengarah dengan timbalan pengarah dan kelab sukan dan kebajikan. Benda baik diizinkan oleh Allah, pergi bagi ramai-ramai, caranya betul dan niatkan Allah dapat pahala ibadah. Tapi kalau ada aku ni dapat selfie dengan serbat dengan bos, jadilah contoh, dia akan dapat pahala. Ataupun
Sampai kat satu rumah yang nak bagi ni, ibu tunggal yang last ni, tiba-tiba timbalan pengarah kata, Tuan Pengarah, Samsul Debat dan semua, rumah yang last ni you all semua tak payah pergi, saya cover. Wah, apa hal? Contohlah, kita pun tertanya-tanya. Rupanya ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng. Muka dia sikit-sikit macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tak bagi kita pergi tu kan. Contohlah, jadi fitnah orang. Tapi timbalan pengarah tak macam tu. Ni contoh. Jadi bila cara tak betul, contoh Robin Hood lah, kita nak Robin Hood, dia nak tolong orang miskin, katalah dia Islam, dia niat kerana Allah, baguslah. Tapi cara dia mencuri pada orang kaya, Allah tak izinkan. Cara pun kena betul. Jadi yang saya janjikan tadi, nak cari keberkatan rezeki terlihat pada beberapa perkara. Pertama, rezeki dia terasa cukup. Orang perempuan pernah tak bayar bil, bayar ni, bayar ni, boleh lebih lagi. Macam mana boleh lebih ni? Pernah tak macam tu? Rupa bertukar wallet dengan suami. Dah suami lah tak cukup dia. Mana nak pergi duit dia ni tu? Dia wallet dia sama. Gambar IC berbeza, bertukar pula. Itu takkan berlaku lah, tapi saja lah kan. Jadi makna dia rasa cukup. Alhamdulillah. Ada je duit dia. Ada je, boleh lah bayar. Anak nak masuk ni tak ada masalah. Ni ada lah, cukup lah untuk perbelanjaan dia. Itu tanda rezeki berkat. Kedua, apabila rumah tangga dirasakan bahagia, itu pun tanda keberkatan rezeki. Suami balik menyanyi tu, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur nyaut, bagai pulau ni warna. Anak ulala. Jadi bahagia betul rumah tangga menyanyi-nyanyi. Ataupun suami balik yang ni ambil lah ni, abang dah booking dah, ambil. Apa ni bang? Ni voucher, pergi spa Muslimah hari Sabtu ni pergi. Abang pergi sana, nanti ada pedicure, manicure, cuci rambut, masaj semua, pergi. Abang dah booking dah. Abang, habis anak kita, anak abang jaga. Okey tak? Abang nyusahkan abang aje lah. Tak susah, abang bookingnya kau bayarlah sendiri, bayar. Wah, ngasamnya jantan kan. Tak adalah, abang dah bayar kan dah. Bahagia rumah tangga gitu. Bahagia. Ada je kan. Yang ketiga, apabila anak-anak kita menjadi, anak-anak kita belajar pandai, mudah terima ilmu. Dia ambil 10 subjek, dapat 2 walah A. Bayangkan tu. Bola B pula A pada subjek kan. Pecahan tak wajar kan. Gila betul kan. Tak pernah jumpa kes tu dalam jupem kan. Bayangkan tu. Pandai anak-anak kita. Kemudian suasana tempat kerja senang dan menyenangkan. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu tanda rezeki berkat. Kemudian keenam, rumah kita rajin diziarahi orang. Itu tanda rezeki berkat. Rumah rajin diziarahi tidak termasuk tin shopping. Tak termasuk dah. Tak termasuk tu ya. Tak maaf. Ini ziarah ni macam raya kan. Lagi orang datang. Ini kita lah tutup. Tak ada orang, tak ada rumah hari ni. Ada hal. Kita sendiri melak, kita menolak rezeki. Dan begitu juga yang ketujuh, doa kita senang dimakbulkan oleh Allah. Kenapa manusia susah nak bersyukur? Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang lagi susah pada kita. Dan yang ketiganya, sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah usaha kita, sedangkan semuanya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan. Jadi pesanan saya, tolong jaga hubungan kita, vertikal, horizontal. Jaga hubungan kita dengan bos, sebab kita memang tak boleh pilih bos. Kita tak boleh pilih. Mak ayah tak boleh pilih, bos pun tak boleh pilih. Kalau kita tak suka bos kita, kita berhenti. Bukan bos berhenti. Ya, kena faham tu. Pula kau tak suka bos, bos tak suka lah. Bila bos ni nak berhenti, kau lah berhenti, kau tak suka bos. Kan? Macam tu ya. Kau kena terima. Setiap bos ada cara berbeza. Dia ada style, cara dia mentadbir, kita kena ikut. Tapi semua ada kebaikan dia. Sama tidak semestinya baik. Berbeza tak semestinya baik. Mungkin sebelum daripada Tuan Sebagai pengarah kita datang, ada orang lain jadi pengarah. Cara dia berbeza-beza. Tapi kita kena ikut. Saya sendiri pun pernah bekerja dengan macam bos. Dan setiap orang ada kelebihan dia. Jadi ikut aja lah. Habis kita orang Syed Dongah cakap dia, dah kau kerja dengan dia. Makin siapa suruh tak nak belajar hati tinggi? Kan? Ponteng sekolah. Ayo, saya ingat ni. Kan? Ponteng sekolah. Lepas tu kau kerja ni. Lepas tu kau nak marah, kau marah. Tak. Kalau ada peluang belajar, sambung belajar. Sambung belajar.
Jangan kita limitkan pengetahuan kita. Sekarang dah ada Open U kan. Sambung belajar. Tak ada masalah. Ambil belajar kelas 7 minggu. Tak ada masalah. Saya poning dah tak boleh belajar. Salah sendiri. Kan? Dan begitu juga tentang rasuah, amanah. Tolong jaga. Nak bahagia berkat hidup tak salah ambil duit yang bukan ni. Dengar cakap saya. Pesan benar ni. Hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Antara B dan D, tengah-tengah ada apa? C. Kita ada choice. Pilihan yang macam mana kita nak jalankan hidup kita. Nak jalankan hidup yang tenang. Walaupun kita tak sesenang orang lain, tapi kita bahagia. Ajar anak, isteri, suami, keluarga kita tentang bahagia. Jangan ajar tentang kaya. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Tuan-tuan nak kerja kaya baik apa? Kerja government sampai bila-bila tak kaya. Betul saya cakap. Tapi bila kita rasa cukup, itulah kekayaan sebenar. Saya rindu masa saya bekerja kerajaan dulu. Sebab kerja kerajaan ni kita petang balik boleh jumpa bini. Lepak, malam kan nak makan kek mana. Sekarang tak dapat suasana tu. Sebab asyik makan dengan bini orang. Dia jamah kan. Kang, Pak ni habis ni Kang. Tengah ni saya tu risau, saya tanya dia camah apa lama ni. Sebab tengah hari dekat menara daya bumi ni nak camah. Habis tu Kang, potangan aku 3 kat jalan lumut kat Kelumpur tu. Jalan berlumut ke apa tak tahulah kat Kelumpur tu. Petang ni ada satu department tu. Dah kena nak buat swab test. Kena letak pula nya saliva tu dengan IC sekolah bagi dia sebelum nak camah tempat tu. Lepas tu Kang, petang Kang, burak dulu baru buka kat RTM. Malam kan jangan tak tengok RTM 1. Borak dulu baru buka. Petang ni Samsul debat. Tak tengok ke tajuk ni, tak apa tajuk ke Kang? Kata macam mana? Buka buka puasa dengan bini tu. Malam ni terpaksa lah buka puasa dengan Wani Hasrita. Cerita kan contoh. Lebih kan lepas tarawih kan macam lagi. Kan? Ya macam-macam lah. Tapi itulah apa yang kita boleh buat, kita buatlah. Jadi rasa itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikan intan. Maksud kombang-kombangkan ilmu ni biar jadi baik dalam hidup kita. Sepandai-pandai itu payah melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik jumpa menyemput hari ni, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya, cuma sikit